Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Izzati binti Ramli. Pada hari ini saya akan membentangkan subjek isu kontemporari dalam pengajian tafsir. Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril, dan membacanya merupakan suatu ibadah. Allah telah menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk kepada seluruh umat manusia agar selamat di dunia dan di akhirat. Allah telah mengutuskan seorang Rasul sebagai penyampai, sekaligus tugasnya adalah untuk menjelaskan kepada umat manusia dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang tidak difahami oleh kita. Lesson ini dibuat umumnya untuk menganalisis karya-karya tafsir Al-Quran, pemakaian qawaid dan manhajnya, serta kandungannya karya utama yang mana ia menjelaskan dasar kepada pentafsiran Al-Quran. Beberapa subtopik yang akan dibincangkan. Pertamanya ialah memperkenalkan dua karya tafsir, iaitu Mafatih Al-Ghaib dan Al-Jami' li Ahkam Al-Quran. Dalam subtopik ini juga akan dibincangkan tentang tafsiran mereka terhadap ayat 3 dalam surah An-Nisa. Dua ialah huraian mengenai 4 kaedah Al-Qawaidu Al-Ammah. Di subtopik kedua ini juga akan menerangkan contoh aplikasinya dalam mana-mana ayat Al-Quran daripada kedua-dua karya tafsir tersebut. Subtopik yang terakhir membincangkan perbandingan di antara sinopsis Muqaddimah fi usul tafsir dan Al-Fawz Al-Kabir fi usul tafsir. Mari kita teruskan kepada serangan tafsir Mafatih Al-Ghaib. Tafsir Mafatih Al-Ghaib ini telah dikarang oleh Imam Al-Fakhr Ar-Razi pada abad yang ke-12. Menurut catatan sejarah Ar-Razi, menulis kitab tafsir ini setelah beliau mengembara secara meluas dalam bidang sains. Dalam aspek bahasa, beliau banyak memetik pandangan pada Al-Farra, Ibnu Qutaibah, Az-Zajjaj. Dalam aspek tafsir dan sejarah, beliau mengambil sumber daripada Ibnu Abbas, Mujahid. Aspek usul fiqh, Az-Zahabi mengatakan bahawa dalam kitab tafsirnya, Ar-Razi selalu menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum dengan menyebutkan pembahasan mazhab fiqh yang disertai dengan tarjih terhadap mazhab Syafi'i yang dianutinya. Ini tidak boleh memandangkan Ar-Razi adalah salah seorang ulama Syafi'i yang terkenal. Kedua ialah aspek akidah. Ar-Razi adalah seorang teologi yang cemerlang. Perkara itu selaras dengan pendidikan yang diterimanya. Beliau telah dibekalkan dengan pendidikan akidah sunni yang berlandaskan mazhab Asy'ariyah. Seterusnya, penerangan Tafsir Jami' li Ahkam Al-Quran. Tafsir ini telah dikarang pada tahun 671 Hijrah. Dan kitab ini adalah untuk meringkaskan tentang undang-undang dan peruntukan di dalam Al-Quran. Selain itu, beliau juga telah memberikan penjelasan tentang ayat-ayat Al-Quran dan kajian mengenai kalimah-kalimah susah ditafsir. Dalam Qurtubi telah mengambil dua pendekatan. Pertama ialah pendekatan syar'i. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji Al-Quran dengan mengeluarkan undang-undang Islam mengenai hukum-hukum syarak. Pendekatan yang kedua pula ialah pendekatan dari segi bahasa. Pendekatan kepada bahasa merupakan pendekatan yang lebih cenderung dalam mengendalikan hal-hal bahasa yang diperkatakan di dalam Al-Quran, iaitu merangkumi seperti balaghah. Pada kali ini kita akan mendengar penjelasan Imam Fakhr Ar-Razi mengenai ayat 3 di dalam surah An-Nisa yang mengandungi ajaran poligami. Poligami merupakan salah satu masalah sosial umat manusia yang disentuh dalam Al-Quran. Namun, dalam ayat ini sering disalah tafsir. Lebih-lebih lagi oleh pengamal poligami sendiri yang mencari justifikasi terhadap tindakan mereka. Seperti mana di dalam ayat 3 dalam surah An-Nisa yang berbunyi, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. Imam Fakhruddin Ar-Razi telah menerangkan bahawa jika seseorang lelaki itu tidak mampu berlaku adil kepada semua isteri-isterinya, maka
cukuplah baginya untuk mengahwini seorang wanita sahaja. Ar-Razi juga membincangkan tentang permasalahan yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut. Menurut Al-Wahidi, perkataan qasata ini bermaksud adil. Sebagai contoh, ayat wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin yang bermaksud berlaku adil lah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Ada juga perkataan qasata ini yang membawa maksud kepada tetangga dan juga perkataan yang membawa maksud kepada seseorang yang memiliki keadilan. Demikian pula dalam kitab Tafsir Jami' li Ahkam Al-Quran, Imam Al-Qurtubi menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in khiftum alla tuqsitu. Perkara yang berada di bawah ruang lingkup kemampuan suami seperti giliran setiap isteri, nafkah zahir atau batin, wajib hak-hak setiap isteri ke atas suami. Maksudnya suami itu perlu menunaikan tanggungjawabnya terhadap isteri-isteri mereka, tidaklah termasuk dalam soal hati, kerana hati ini tidak boleh dikawal. Subtopik yang seterusnya iaitu kaedah dalam penafsiran ayat Al-Quran. Kaedah yang pertama ialah tafsir ijmali yang bermaksud tafsir secara ringkas. Kaedah tafsir ini mengupas makna-makna ayat secara ringkas seperti tafsir Al-Jalalain. Kaedah ini boleh dilihat pada tafsir Mafatih Al-Ghaib. Contohnya dalam surah Al-Fatihah di mana fasa-fasa kehidupan telah dijelaskan dalam tafsir ayat Iyyaka na'budu. Dibincangkan dengan lebih meluas dalam tafsiran ijmali. 7 ayat Al-Fatihah juga mencerminkan 7 perjalanan hidup manusia. Kaedah yang kedua pula ialah tafsir At-Tahlili yang bermaksud tafsir secara menganalisis. Kaedah tafsir ini membuat analisis daripada satu surah kepada satu surah yang lain atau daripada satu ayat kepada satu ayat yang lain dengan memberikan penjelasan tentang pelbagai topik seperti akidah, bahasa dan perundangan. Kaedah tafsir ini digunakan untuk menyusun tafsir Mafatih Al-Ghaib. Razi telah menjelaskan juga bahawa terdapat beberapa ciri kaedah tafsir At-Tahlili dalam penafsiran ayat Al-Quran. Antaranya ialah mentafsir ayat Al-Quran secara berturutan dari ayat pertama hingga ayat terakhir dalam mushaf. Kaedah yang ketiga ialah tafsir Al-Muqarran, iaitu tafsiran secara perbandingan. Kaedah ini adalah membuat perbandingan antara tafsiran dan manhaj. Melalui kaedah tafsir ini juga kita dapat mengetahui maksud setiap tafsiran dan membuat perbandingan tafsiran-tafsiran tersebut. Imam Ar-Razi telah menggunakan kaedah Muqarran dalam penulisannya selain daripada kaedah tafsir At-Tahlili yang disebut tadi. Ini menunjukkan lagi keluasan ilmu yang ada dalam diri Ar-Razi ini. Kaedah yang keempat pula ialah kaedah tafsir Al-Mawdu', iaitu kaedah menghimpunkan ayat-ayat dalam satu tajuk secara lafaz atau hukum dan menafsirkannya mengikut tujuan-tujuan Al-Quran. Kaedah ini dilihat aplikasinya dalam kitab Al-Jami' li Ahkam Al-Quran, contohnya pada surah Ar-Rum ayat 39. Maksudnya, dan sesuatu riba yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan mencari keridhaan Allah, maka itulah yang melipat gandakan, dan maksudnya dari segi pahala di sisi Allah. Asal usud turunnya ayat ini, tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan pengharaman terhadap riba. Namun, itu merupakan tanda kepada kemurkaan Allah terhadap riba, di mana dinyatakan riba itu tidak ada pahala di sisi Allah. Pada subtopik sinopsis dan perbandingan buku Muqaddimah fi Usul At-Tafsir dan Al-Fawz Al-Kabir fi Usul At-Tafsir. Salah seorang tokoh ilmuwan tafsir Al-Quran iaitu Ibnu Taymiyah, di mana beliau menulis kitab-kitab tafsir, antaranya Muqaddimah fi Usul Tafsir. Ibnu Taymiyah menulis kitab Muqaddimah fi Usul Tafsir adalah untuk memberikan jalan dalam memahami Al-Quran dengan meletakkan asas-asas ilmu tafsir dan menerangkan perbezaan pendapat di dalam kalangan ulama tafsir dan mengadakan pemilihan antara perbezaan tersebut.
Dengan pelbagai ilmu yang dikuasainya, Ibnu Taimiyah berusaha menghidupkan kembali ajaran agama Islam yang telah diterima oleh para nabi. Seorang lagi ulama tafsir Al-Quran iaitu Syekh Waliullah Dihlawi, di mana beliau juga telah menulis kitab tafsir iaitu Al-Fawz Al-Kabir fi Usul Tafsir. Dihlawi ini meletakkan penekanan pada pemahaman langsung terhadap Al-Quran dengan mengekalkan bahawa ilmuwan yang mempunyai pengetahuan yang mencukupi mesti bekerja dengan teks dan bukannya ulasan sebelumnya. Selain itu, Ad-Dihlawi ini juga percaya bahawa seseorang harus mengutamakan tafsiran yang paling hampir dengan makna zahir. Dalam kitab Muqaddimah fi Usul Tafsir yang dikarang oleh Ibnu Taimiyah menekankan tentang tafsir untuk menerangkan penjelasan ayat Al-Quran, perbezaan tafsir dalam ulama salaf, perbezaan antara tafsir bin naqal dengan tafsir bil ma'kul, dan penafsiran ayat Al-Quran dengan beberapa perkara iaitu Al-Quran, As-Sunnah, perkataan sahabat dan para tabi'in. Manakala di dalam kitab Al-Fawz Al-Kabir fi Usul Tafsir yang telah menekankan semua perkara yang disediakan oleh Al-Quran akan berkaitan dengan ilmu-ilmu yang berbeza, iaitu ilmu tentang ayat perintah Allah dalam agama, tauhid dan nikmat Allah, arah para nabi dan rasul terdahulu, dan ilmu hari akhirat. Kelima-lima ilmu ini telah diterangkan secara mendalam dalam kitabnya. Kesimpulannya, ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Quran umumnya dapat menjawab segala permasalahan yang timbul yang telah berlaku dalam kalangan masyarakat kita, tidak kira di Malaysia ataupun di negara-negara Islam yang lain. Dengan adanya ilmu tafsir Al-Quran ini yang telah dikaji oleh para ilmuwan tafsir pada zaman dahulu, merupakan salah satu cara untuk mengkaji lebih lanjut makna dan kandungan ayat Al-Quran. Kita sebagai umat Islam perlulah mempelajari ilmu Al-Quran supaya ia dapat mengelak daripada salah faham dalam mentafsir ayat-ayat Al-Quran, sama ada kita sedang membacanya ataupun sedang mempelajarinya di dalam kelas ataupun di luar kelas.